Mana ni? Ha. Okey ya? Boleh tak? Ha, macam tu. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau pakai tak pakai ni dengar? Nanti. Okey. Saya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Takut ni. Masih. Baik. Ini kali pertama saya bagi kuliah dekat sini dengan meja yang baru. Kali terakhir saya bagi sebelum saya pergi ke Edinburgh dulu. Jadi sebagai perkenalan ni, saya tak tahu macam mana nak mulakan. Nama saya Faiz. Untuk orang yang semuda macam saya, panggil saya Faiz. Tak payah panggil ustaz pun tak apa. Dan kepada orang yang baru berkenalan dengan saya graduan UIA. Kira senang cakapnya, saya kerja dengan Ustaz Syahri sebagai dia punya RA dia, Research Assistant. Selama sepanjang saya belajar, saya rasa 4 tahun lah, 5 tahun. Kemudian kami sama-sama set up Tadabbur Center bersama dengan Ustaz Syami apa semua. Dan lepas tu saya pun kena pergi ke UK. Saya duduk sana 2 tahun setengah, hampir 3 tahun. Dan saya baru balik lah. Jadi mereka minta untuk isi malam-malam yang kosong. Jadi insyaAllah saya isikan. Cuma bila saya tengok tajuk tu dah pelbagai dah. Ustaz Yusoffnya, Ustaz Syahminya, saya kata apa benda lagi nak disentuh ni kan. Cuma bidang saya khususnya adalah bidang bahasa. Jadi bidang bahasa dan sastra. Kat UIA dulu dia ada pecah bahasa dengan sastra. Kemudian dia satukan balik bahasa dan sastra. Jadi saya ambil dua-dua bidang tu. Dan mungkin benda yang boleh saya kongsikan sedikit adalah berkaitan dengan bahasa dan sastra. Dan saya memang minat bahagian tu lah. Baik, jadi itu sekadar permulaan lah. Fikir-fikir balik saya pun tak tahu tajuk apa yang sesuai. Saya fikir, saya rasa benda yang mungkin sesuai untuk kita utarakan atau kita bincang bersama adalah tentang kita pilih tema yang sentiasa, bagi saya sentiasa evergreen tema ini. Itu kita pilih tema moral di dalam Al-Quran. Sebelum kita nak pilih tema moral tu, saya rasa tak sesuai untuk kita terus ambil moral di dalam Al-Quran tanpa kita define, tanpa kita cuba definisikan apakah itu moral dan kenapakah ia perlu diselarikan dengan Al-Quran. Kenapakah Al-Quran perlu menjadi panduan kepada perbincangan-perbincangan isu moral. Jadi itu perbincangan kita pada hari ini. Hari ini adalah perkenalan. Kita akan bincang tentang moral. Dan saya punya pendekatan, saya tak reti mengajak, saya beritahu awal. Ada 2 orang kawan-kawan saya ni, kami dekat UIA kami cuma buat perbincangan, kami tak buat sistem syarahan kuliah. Jadi tak seronok. Jadi saya nak bagi sikit-sikit je. Lepas tu saya sangat mengalu-alukan pandangan, soalan, bincang apa-apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran. Nak sembang tentang Al-Quran, perkataan itu ini, jom kita sembang ramai-ramai. Saya suka macam tu. Saya suka wacana, saya suka dialog, saya suka perbualan. Saya tak suka mengajar, tapi belajar tu saya suka. Cuma mengajar saya tak suka. Dan saya harap jangan kekokkan saya dengan sistem mengajar macam di universiti. Saya harap tuan-tuan semua mampu untuk berikan satu komitmen yang dinamakan sebagai bertanya soalan dan juga memberikan pandangan. Okey? Saya pun tak tahu macam mana tuan-tuan boleh datang. Saya rasa tak kenal, saya tak pernah nampak semua ni. Tak apalah. Layan je lah. So santai-santai je. Bila kita nak bincang tentang moral, saya nak banyak sebenarnya ada satu buku, penting buku ni kalau siapa-siapa boleh tuliskan nota buku ni. Ditulis oleh Syekh Muhammad Darras. Saya rasa mungkin Ustaz Syahri pernah sebut, saya rasa P. Yusuf pernah sebut, Ustaz Muhammad pun pernah sebut benda-benda macam ni. Kalau selalu dengar Ustaz Farid, dia suka sebut Farid Ravi. Syekh Muhammad Darras ni merupakan syekh yang dia buat satu tesis PhD dia. Dia punya tajuk tesis PhD dia, tajuk dia Dusturul Akhlaq fil Quran. Dusturul Akhlaq fil Quran. Nak terjemah dia macam peletakan, dustur ni pendaftaran. Ataupun kita senang cakapnya wacana akhlak di dalam Al-Quran. Sangat panjang buku tersebut, dalam 400 lebih muka surat. Kemudian ada yang telah pun diringkaskan menjadi dalam 90 ke 60. Tapi masih lagi ada satu saja saya rasa DBP pernah terjemahkan buku tersebut. Perbincangan tak silap saya akhlak di dalam Al-Quran. Tapi buku yang lama sudah tidak diterbitkan balik. Saya jumpa buku tu dekat mana tahu? Dekat UK. Dekat UK ni ada satu kedai yang dia jadi satu pengedar ataupun kedai yang duk jual buku-buku DBP ni.
Satu-satu kedai tu dekat Malaysia ni tak ada. Tapi dekat UK baru ada. Kata, ya Allah, dah saya beli buku tu dalam pound dalam di guna duit sana mahal gila lah. Berapa? 12 maksudnya 12 kali 6. 12 kali 6 berapa? 60 lebih ke berapa? 70 lebih. Buku tu je diterjemah, tapi dia tak terjemah secara lengkap lah. Dia terjemah secara komprehensif, tebal macam tu. Saya rasa tak tebal sangat, lebih kurang aja. Dan terjemahan dia pun okey. Kemudian bila saya tanya di BP balik, boleh lah tanya di BP sekarang kan. Tanya di BP balik, adakah terjemahan ini dibuat? Dia kata dah tak ada dah, sebab kita dah stop terjemahan kita bagi kepada institut terjemahan. Tapi sayang lah, saya rasa sayang. Saya rasa buku tu tak laku, dia orang kata, sebab tajuk tu biasa sangat, moral akhlak dalam Al-Quran. Iyalah, memang itu tajuk yang memang diterjemahkan secara literal, tetapi kita boleh kot cuba untuk pastikan buku tu mendapat tumpuan sikit, insya-Allah lepas ni. So buku tu ada, kalau siapa-siapa ada, saya cadangkan, cuba cari. Saya rasa ada kod PDF, saya cuba cari tapi tak ada. Ada orang yang dia boleh cari PDF tapi salah lah juga benda macam tu kan. Kalau ada dekat DBP, cari DBP untuk orang yang ni. Kalau ada siapa-siapa yang nak membaca dalam bahasa Arab, saya sangat sarankan. Syekh Muhammad Darras ni, tulisan yang sangat-sangat menarik. Sebab Syekh Muhammad Darras ni, dia tulis dalam bahasa Arab. Tulisan dia jenis describing the situation. Dia tak cerita mula-mula tu, dia tak cerita, dia tak bermain dengan banyak perkataan-perkataan yang kita sendiri dah kena semak kamus banyak kali. No. Syekh Muhammad Darras adalah orang yang akan detailkan setiap benda dengan bahasa yang mudah. Macam mana dia cerita bab akhlak, dia pergi habis zaman Plato, Aristotle. Ni orang Syekh, dia tulis, dia adalah ulama Islam, tapi dia tulis tu, Aristotle cakap macam ni, gini. Lepas tu dia pergi pula ke Nabi Adam. Wacana akhlak di zaman Nabi Adam. Wacana akhlak ketika mana perbincangan pertingkahan di antara Nabi Adam dengan syaitan, dengan iblis. Dia pergi ke situ, dia bawa, datang satu titik pertemuan wacana akhlak di dalam Al-Quran menurut zaman moden. Sangat seronok. Tapi letih lah sikit. Tapi saya sangat seronok sebab saya rasa itu adalah satu pertemuan. Satu-satunya kitab, satu-satunya kajian yang mengetengahkan wacana akhlak di dalam Al-Quran. Dia ambil Al-Quran, dia tarik semua ayat-ayat tentang akhlak, kemudian dia bincang. Satu-satunya kitab. Kita ada banyak tafsir sebelum ini, tapi tak fokus kepada itu. Antaranya tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi banyak cerita tentang akhlak, ethics dalam bahasa Inggeris, tapi dia tak fokus kat situ. Contohnya surah Al-Imran dia cerita bab akhlak, tapi dia masuk surah Al-Kahfi, dia lupa nak sentuh bab akhlak. Biasalah tafsir Ar-Razi ni kita boleh katakan tafsir yang cerita semua benda tanpa ada tumpuan. Orang kata semua ada dalam tafsir Ar-Razi kecuali tafsir. Kritikan ulama kepada tafsir Ar-Razi sebab dia adalah orang yang dia panggil istilah dulu autodidak lah. Dia very encyclopedic orangnya. Dia akan catat semua benda yang dia rasa. Dan dia adalah seorang ulama, bila dia menulis tafsir, dia menulis atas apa yang dia ingat dan atas apa yang dia ingin sampaikan. Dia tak ada sistem, tak ada metodologi. Selalunya kan kalau nak tulis tafsir, kita kena ikut metodologi dia. Bahasa, fokus pada bahasa. Jangan melangkau pergi tempat lain. Melancau dah jadi istilah. Ada orang call. Tak apalah. Tak penting. Okey. Melangkau pergi ke tempat lain. Kemudian kalau kita tengok balik cara dia tulis, dia akan tulis apa saja yang ada dalam kepala dia. Contohnya perkataan alhamdu. Ni Ar-Razi punya style. Alhamdu, segala puji. Tapi sebelum itu kita pergi kepada perkataan hamdun yang digunakan oleh zaman Arab Jahiliyah. Apakah yang mereka maksudkan dengan perkataan hamdun? Ahmadu, nahmadu, hamdan. Cerita masuk dalam Al-Quran, tiba-tiba dia maksudnya segala puji. Lepas tu dia cerita jawapan kenapa kita harus terjemahkan ia sebagai satu bentuk pujian kepada Allah, bukan sebagai satu bentuk terima kasih kepada Allah. Kenapakah ada dua maksud perkataan ini? Itu saja kat 4 muka surat. Saya kata, ya Allah, letih baca tafsir Ar-Razi. Siapa-siapa nak beli tafsir dia tu, kalau yang lengkap tu panjang, memang sangat-sangat Mafatihul Ghaib nama tafsir dia. Pintu ataupun pembuka kepada keraiban satu-satu benda. Okey. Dan dia adalah seorang teologis lah, dan saya tak nafikan dia adalah seorang ahli falsafah. Baik. Itu adalah antara yang awal lah, antara yang zaman klasik yang berbicara tentang akhlak. Kemudian kita ada Al-Ghazali. Tapi dia tak keluarkan tafsir secara penuh. Al-Ghazali ni tafsir yang tak lengkap. Al-Ghazali dia banyak cerita tentang akhlak dalam Ihya Ulumuddin, dalam perbicaraan tentang Al-Kimia As-Sa'adah, dia cerita tentang akhlak secara umum. Sehinggalah zaman di mana saya ingat, ini setahu saya lah, zaman Ibnu Ashur.
Ibnu Ashur adalah orang yang dia orang bahasa. Dia akan detailkan perkataan tu, dia akan terjemah perkataan tu, dia akan define perkataan tu, dia akan i'rab perkataan tu, kemudian dia akan selitkan sedikit dengan wacana akhlak. Sebab zaman dia adalah zaman yang dia melihat bahawa Al-Quran sentiasa dibicarakan di bilik-bilik kuliah, tapi tidak dibicarakan di luar, tidak dikaitkan dengan tindakan-tindakan manusia. Itu adalah concern Ibnu Ashur, dan dia adalah orang yang pakar dalam maqasid syariah. So dia perlu linkkan perbincangan tafsir pergi kepada maqasid syariah. Dan itu yang menarik tentang Ibnu Ashur. Dia ada pandangan-pandangan yang agak aneh, agak unik, tetapi dia mempunyai satu objektif yang sangat-sangat jelas tentang kenapa dia perlu menuliskan tafsir. Antara tafsir yang saya rasa sangat berbaloi baca tafsir Ibnu Ashur. Tak payah baca tafsir Ibnu tak payah, bukan tak payah, maksudnya dia dah cover semua. Tafsir Ibnu Ishaq dah cover, tafsir apa lagi, dia dah cover dalam tu. Semua tafsir-tafsir yang strong-strong ni semua dia dah cover, dia letakkan dalam tafsir dia, kemudian dia bagi dia punya komentar. So siapa baca tafsir Ibnu Ashur, alhamdulillah selesai banyak tafsir. Sebab dia pun kuat, dan dia adalah antara tafsir yang sangat bagus footnote dia. Okey, ni pergi ambil di mana, ni ambil di mana. Dan saya sangat sarankan membaca tafsir Ibnu Ashur. Bahasa Arab dia bahasa yang mudah, tak ada jago-jagoan. Dia tak macam tafsir Az-Zamakhsyari. Tafsir Az-Zamakhsyari ni baca tu macam tak faham apa sangat. Orang yang belajar bahasa Arab pun tak faham bahasa Arab, tak faham baca dia, apatah lagi orang yang tak tahu, yang background dia bukan bahasa Arab. Saya rasa macam lost. Dia adalah dia orang sastra. Jadi bila dia bicara tentang Al-Quran, dia macam cakap dalam bahasa dia tapi cakap sastra. Peninglah. Dia boleh selamba je buat syair daripada ayat surah Luqman. Dia selamba buat syair daripada perkataan Rahman. Tu orang marah dia. Dia ni macam cuba nak menandingi Al-Quran, kata orang kepada tafsir Az-Zamakhsyari. Sebenarnya tak. Dia terlalu asyik dengan kelembutan dan juga keindahan bahasa dia. Tapi Az-Zamakhsyari ni bila ada satu bahagian, dia akan terlalu dia akan menonjollah kemuktazilahan dia tu. Dia Mu'tazilah dalam segi akidah. So ada beberapa part dia akan tunjulkan sedikit. Tapi dalam bab yang lain dia banyak cerita tentang bayan. Dia adalah tafsir pertama yang menceritakan tentang keindahan bahasa. Okey. Kemudian kita pergi itu secara umum lah, dan dia ada sentuh sikit tentang akhlak. Itu secara umum. So kita nak pergi tentang akhlak ini ataupun moral ini, kita kena bincang apakah itu moral, apakah itu akhlak, apakah itu etik, apakah itu, macam mana kita nak terjemah dalam bahasa Melayu, apakah itu perkataan yang terbaik dalam bahasa Melayu. Pandangan. Perkataan akhlak nak terjemahkan dalam bahasa Melayu, orang guna perkataan akhlak balik. Dia asal harap. Bahasa Melayu apa dia? Perkataan yang sesuai untuk bawa dalam perbincangan. Peribadi. Peribadi jadi sendiri kan? Sikit lagi. Adab bahasa Arab. Budi. Perkataan budi. Siapa yang mula memperkenalkan perkataan budi, dia mewacanakan perkataan budi setanding dengan perkataan akhlak, siapa dia? Zakbar. Zakbar dia bicara tentang budi. Dia kata budi ni satu perkataan yang tak dipinjamkan daripada mana-mana bahasa. Tak ada dalam bahasa Arab, tak ada dalam bahasa Inggeris, tak ada dalam bahasa Latin, tak ada dalam bahasa-bahasa mana-mana yang selalunya kita pinjamkan. Dia adalah bahasa asal kita, dan kita bawa dia dalam satu kerangka yang lain, iaitu kita bawa dia dalam proses kita bincang dia dalam proses dalam wacana akhlak. So budi akhlak sama. Akhlak bahasa Arab, budi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dia ethics dan juga moral. Okey, sekarang kita kena define benda ni. Benda ni apa benda ni? Kenapa perlu sangat benda-benda macam ni? Sebelum kita define benda ni, kita kena tahu benda ni sebenarnya simple je. Cuma bila kita nak bincang, kita kena betul-betul bincang betul-betul lah. Contoh bila orang kata kat kita, hang ni tak ada moral lah. Engkau ni tak ada moral, kamu ni tak ada moral. Apa maksud dia? Apa maksud bila seseorang kata kepada kita, engkau ni tidak ada moral? Adakah dia bermaksud engkau tak baik? Adakah dia bermaksud engkau biadab? Adakah ia bermaksud engkau tak sama macam orang lain? So apakah maksud bila seorang kata-kata engkau ni tak ada moral, tak bermoral? Macam mana kita nak define perkataan tak bermoral tersebut? Tak ada siapa pun dapat berikan satu definisi yang sangat universal dan standard. Betul. Tak. Bagi aku, setiap orang ada definisi dia tentang moral. Okey. Tapi bila orang kata engkau ni jadilah orang yang baik. So persoalannya, apakah itu orang yang baik? Apakah maksud orang yang baik?
Okey, dalam agama kita, orang yang baik ni adalah orang yang ikut semua rukun Islam, orang yang rukun semua rukun iman. Okey, baik. Tapi kalau dia ikut semua rukun Islam, dia ikut semua rukun iman tapi dia still tak baik, adakah dia cukup untuk dikategorikan sebagai orang yang baik? Belum tentu. Kalau dia ada sikap biadab dengan ibu dia, dengan keluarga dia, dia tak hormat orang, tak hormat orang tua-tua, dia ikut semua rukun Islam, dia sembahyang 5 waktu apa semua, okey, tak ada masalah, tapi dia still tidak dikategorikan sebagai orang yang baik. Ada masalah-masalah macam tu kan. Sekali lagi kita bicara tentang moral. So moral, definisi moral adalah tentang nak membicarakan tentang baik dan buruk. Itu saja. Kita bincang tentang moral, kita nak bincang apakah itu kebaikan, apakah itu keburukan, dan macam mana setiap orang mendefinisikan kebaikan dan macam mana setiap orang mendefinisikan keburukan. Dekat UK ada satu isu yang sangat-sangat hangat sampai sekarang. Dia isu tu sampai sekarang tak settle. Isu tentang bila timbulnya wacana tentang hak asasi manusia, semua orang menuntut kami ada hak kami sebagai orang, kami ada hak kami. Baik, bila timbul isu hak asasi manusia ni, okey, kita pun okey, fine, hak asasi manusia, ambillah hak kita sebagai seorang manusia kan. Hak orang miskin, hak kanak-kanak, hak orang kelainan upaya, hak orang tua-tua, tak ada masalah. Tapi apabila timbul satu isu, sebagai contoh, saya bagi contoh dekat UK ni kan, dan dekat Europe lah, globally dia dah mula dah, tentang gugurkan kandungan. Ibu yang tidak ada suami, yang tak tahu pun ayah dia siapa kepada anak yang dikandungkan tu, dia nak gugurkan kandungan. Baik, sekarang kita nak ibu yang nak gugurkan kandungan, dia tuntut hak dia sebagai seorang ibu yang tidak ada pasangan suami. Dia tuntut hak dia untuk ada kebebasan untuk gugurkan kandungan. Dia nak legalkan gugurkan kandungan tu. Dia gunakan justifikasi apa? Dia sebagai hak seorang ibu yang tak mampu nak tanggung anak ni kalau dia lahirkan anak ni. Yalah, budaya sana lah kan. Okey, dia gunakan justifikasi hak asasi manusia. Macam mana kerajaan pening, macam mana nak buat? Bagi dia, gugurkan kandungan dalam keadaan dia tahu dia tak mampu nak tanggung anak tu, dia tak ada duit nak tanggung anak tu, dia pun tak tahu, dia masih lagi, kebanyakannya budak sekolah dan juga budak baru masuk universiti yang nak gugurkan kandungan ni kan, yang masih lagi duduk belajar apa semua, dia ada hak untuk gugurkan kandungan untuk mengurangkan beban dia. Okay, kerajaan kata macam mana nak bagi ke tidak, tapi dalam masa yang sama orang marah. Gugurkan kandungan berarti membunuh budak tu. So kebaikan tu didefinisikan setiap orang sebagai subjektif. Bagi aku, kebaikan adalah untuk aku adalah kebaikan bagi aku adalah untuk gugurkan anak ni. Tapi bagi orang lain, kebaikan bagi kebaikan tu perlu diutamakan adalah untuk anak tu. So sekarang ni pening. Dia orang nak legalkan, orang-orang ini marah. Kita Persatuan Islam dekat sana memang tak bagilah. Kan? Dia bagi justifikasi dia. Dan itu adalah apa yang berlaku dekat UK. Dan apa yang berlaku dekat UK yang jarang kita bincangkan dekat negara kita adalah isu LGBT ni. Bila orang gay, lesbian minta hak mereka dekat sana, mereka hidup secara aman. Okey, mereka boleh kahwin, mereka boleh buat macam-macam. Tetapi timbul isu apabila mereka nak anak. Isu moral mula timbul. Wajarkah kita create budak tu bukan daripada kaedah yang betul? Adakah itu dikira sebagai satu kebaikan? Jadi pening. Sekarang ni mereka tak boleh nak buat apa-apa law yang berkaitan sebab semuanya terlalu subjektif. Dan sekarang ni isu hak asasi manusia adalah isu yang boleh digunakan oleh siapa-siapa sahaja. Aku nak hak aku, engkau nak hak engkau. Semuanya sangat-sangat subjektif. Dan benda ni berlaku secara global. Cara yang paling terbaik, ini dibincangkan oleh Syekh bin Bayyah, antara seorang ulama kontemporari yang hidup lagi pada hari ini. Cara yang paling terbaik untuk kembalikan nafas kemanusiaan, nafas humanity, kata Syekh bin Bayyah, adalah kembali kepada kitab agung Al-Quran bagi semua orang Islam. Tak boleh setiap orang define, ni baik bagi aku. Tak boleh setiap orang simply define, ni baik bagi aku. Tak boleh semudah-mudah macam tu. Rujuk Al-Quran, standardize semua benda. Sebab itu kita bincangkan tentang moral dalam Al-Quran, akhlak dalam Al-Quran. Bila kita balik kepada Al-Quran, okay, Al-Quran kata no, then no. Whatever your justification is, then no. Al-Quran kata yes, then follow. Benda-benda macam tu lah.
as simple as that lah yang kita nak bincang. Sebab itu saya mulakan wacana moral sebab benda ni penting. Dan hari ni semua orang akan aku nak buat benda ni sebab bagi aku benda ni okey bagi aku. Semua orang mahu justifikasikan apa yang dia lakukan atas dasar moral. Bagi aku benda ni bermoral. Contoh, seseorang dia memperjuangkan aku memperjuangkan orang-orang miskin di satu kampung. Dia memperjuangkan hak mereka, mereka tak dapat cagaran dan sebagainya. Kemudian bila dia pergi, dia cakap dengan orang itu orang tua daripada dia, tapi dia cakap dalam bahasa kurang ajar. Dia melakukan sesuatu perkara yang baik, tapi adakah dengan cara yang bermoral ataupun tidak? Persoalan itu sentiasa menjadi wacana pada hari ini. Sebab itu kita kena balik kepada Al-Quran. Ramai orang nak melakukan kebaikan, tetapi tak ramai orang mahu melakukan kebaikan dengan cara yang baik. Ramai orang mahu menuntut keadilan, tetapi tidak ramai orang yang mahu menuntut keadilan dengan cara yang baik, dengan cara yang bermoral. Dan semua orang nak buat benda-benda yang okey. Aku nak buat benda ni okey, aku nak buat benda ni, tapi aku tak mampu nak buat. Tapi tak semua nak fikir macam mana nak buat dengan cara yang baik. So moral, dia bukan hanya tentang apa yang engkau nak buat. Moral adalah tentang bagaimana engkau melakukannya. Itu adalah moral. Apakah beza moral dengan ethics dalam bahasa Inggeris? Macam berat lah pula, tak apalah no. Kesian kan, abang tu dia pegang kepala. Sorry, saya tak tahu macam mana nak apakah beza moral dengan ethics? Moral ni dia adalah individu. Selalunya kita pakai individu. Contohnya, apalah ustaz ni tak ada moral langsung. Tapi bila kita nak bincang tentang ethics ataupun kita terjemah sebagai etika dalam bahasa Melayu, dia selalunya bersifat kolektif, berkumpulan. Ethics di dalam pejabat, ethics di dalam organisasi. Dia tapi sebenarnya sama je. Etik ni adalah tentang panduan macam mana kita nak melakukan sesuatu dengan aras yang betul, dengan laras yang betul, dengan undang-undang yang dengan cara yang betul. Okey, itu adalah etik. Okey. Boleh Okey, cantik. Jadi bila Syekh Muhammad Darras menceritakan tentang akhlak dalam Al-Quran, dia punya pertemuan dia sangat-sangat menarik. Sayang kita tak didedahkan. Pertemuan dia, UiA gunakan dia punya kitab sebagai sebagai silibus. Kami punya subjek akhlak dengan Islamic ethics. Kalau dalam Inggeris gunakan dia punya kitab lah. Dia punya pertemuan sangat-sangat interesting. Dia kata daripada A sampai Z tidak ada langsung gap yang luas yang Allah biarkan, yang mana Allah tidak membicarakan tentang moral dan akhlak. Faham tak maksudnya? Tidak ada langsung gap yang luas yang Allah kosongkan, di mana Allah tidak membicarakan tentang akhlak dan moral. Hampir setiap babak dalam Al-Quran, hampir setiap lantunan dalam Al-Quran, ayat dia lah kan dalam bahasa Arab, Allah akan repeat tentang moral. Setiap surah ada isu moral. Setiap surah ada isu moral. Dia kata tidak ada surah yang tidak ada isu moral. Itu yang menarik dia punya pertemuan tu. Dan dia kata kenapakah perlu diulang hampir setiap surah, hampir setiap lantunan dalam Al-Quran. Lantunan ni ada orang define sebagai setiap dia punya dua muka surat, setiap dia punya bahasa dia lah. Lantunan tu maksudnya setiap momentum dalam Al-Quran tu. Kenapa perlu Allah ulang banyak kali? Sebab ini adalah satu masalah yang sentiasa akan berulang-ulang. Allah akan ulang banyak kali isu moral seperti mana Allah ulang banyak kali isu akidah. Allah akan ulang banyak kali isu moral seperti mana Allah akan ulang banyak kali tentang isu-isu pokok dalam agama Islam. Isu akidah, isu ibadah, macam tu. Dan semua cerita yang ada dalam Al-Quran, semuanya akan ada isu moral yang akan diketengahkan. Hampir kesemuanya mempunyai tema moral sebagai tema utama pada setiap cerita. Sebut cerita tentang Nabi Adam dengan Iblis. Cerita pertama yang kita jumpa dalam Al-Quran. Di manakah isu moral dalam cerita Adam dengan Iblis? Cerita macam mana Iblis menjustifikasikan kelebihan, kebaikan. Baik bagi aku adalah apabila tidak terciptanya insan, tidak terciptanya makhluk yang lebih daripada aku. Macam mana makhluk yang dicipta daripada tanah mampu melebihi makhluk yang diciptakan daripada api. Moral adalah bicara tentang egoism. Nampak? Itu adalah perbincangan akhlak, perbincangan moral. Pergi lagi Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni ada berapa cerita? Ada berapa cerita? Dia ada 6 bahagian.
Setiap bahagian tu dia ada cerita, dia bermula dengan cerita Nabi Adam, kemudian dia pergi kepada cerita Nabi Ibrahim. Betul tak? Dia ada 6 bahagian, dia ada cerita pokoknya, cerita cerita utamanya cerita Nabi Adam, tapi tak banyak. Cerita yang paling banyak adalah cerita Nabi Ibrahim. Okay? Dia ada cerita lain, tapi cerita Nabi Ibrahim cerita antara yang dominan. Dan cerita Nabi Ibrahim itu adalah cerita tentang moral. Nabi Ibrahim mempersoalkan tentang pelbagai benda yang bersifat moral. Macam mana orang yang baik boleh simply menyembah makhluk yang tidak bergerak? Persoalan moral. Dan persoalan tu yang menariknya Allah tak bagi jawapan. Allah biarkan Nabi Ibrahim dalam keadaan keliru dan persoalan, dan penuh dengan persoalan. Ini satu perkara cerita Nabi Ibrahim. Cerita tentang confusion, cerita tentang doubt, cerita tentang apa segala benda lagi, dia akan cerita tentang Nabi Ibrahim, best. Itu best, kan? Kita Nabi Ibrahim, kita boleh katakan perjalanan seorang insan itu bermula dengan persoalan dan juga kekeliruan. Dan insan yang paling terbaik untuk kita follow, untuk kita idolakan, untuk kita tengok model macam mana insan yang sentiasa bertanya soalan adalah Nabi Ibrahim. Yang saya seronoknya bila saya tengok cerita Nabi Ibrahim ni, Allah sengaja tunda tau jawapan tu. Allah biar dia duduk dalam keliru, dia cari-cari sendiri, jumpa orang, tanya pokok, tanya alam. Berbanding dengan Nabi-Nabi lain, Allah segera kan. Tapi Nabi Ibrahim Allah sedikit tunda sikit. Bukan tak bagi, tapi biarkan supaya nak bagi kita ambil ibrah. Adakah duduk dalam kekeliruan dan juga persoalan itu adalah satu dosa besar dan juga satu kesalahan? Tak. Adakah bertanya adalah satu kesalahan? Tak. Adakah memikirkan adalah satu kesalahan? Tak. Adakah fikir apa orang tak fikir itu satu kesalahan? Tak. Itu adalah Nabi Ibrahim lah. Baik. Itu pertemuan kedua dia. Hampir setiap latunan ada isu moral, setiap surah ada isu moral, pertemuan kedua dia. Dan ketiga dia, setiap cerita ada isu moral. Setiap cerita. Okey? Faham tak bila kita cakap isu moral ni isu apa? Isu moral ni isu akhlak lah. Isu akhlak. Bila kita bincang bab akhlak ni, dia bukan semudah-mudah macam saya salam orang, saya hormat orang, saya bagi salam kat orang, saya tunduk jumpa orang. Dia tak semudah itu. Bila orang buat macam tu, dia berakhlak baik, tapi akhlak dia lebih dalam daripada itu. Akhlak adalah persoalan dalam membincangkan tentang baik dan buruk. Macam mana you justify baik dan buruk? Macam mana you define baik dan buruk? Macam mana you nak bagi semua orang tahu kebaikan you adalah kebaikan semua orang? Bila-bila dalam organisasi misalnya, saya rasa buat macam ni sebab ini adalah yang terbaik. Macam mana you nak pastikan itu adalah yang terbaik ketika semua orang lain melakukan benda-benda yang lain? Yang bagi orang lain semua terbaik tu belum tentu sama. Tu. Dan macam mana kita nak letakkan dalam dunia hari ini, dalam postmodern pada hari ini, macam mana kita nak pastikan semua orang duduk dalam satu kebaikan yang sama, yang universal? Tapi yang paling parah sekali pada hari ini, zaman-zaman moden hari ini, benda-benda basic itu pun, benda-benda baik yang basic itu pun sudah hilang daripada kalangan manusia. Senyum, tidak bercakap benda-benda yang teruk, caci maki orang, hina orang. Benda-benda macam tu dah hilang dah. Senang cakap lah, saya senang cakap tengok social media. Itu adalah bukti yang boleh dibuat dengan sangat mudah, seminit daripada sekarang. Orang kata fake account, saya tak kisahlah fake account. Apa fake account tu bukan robot yang handle. Kalau orang tu ada fake account, cyber troopers ke apa, dia ada 10 account, dia tetap insan. Dia tetap manusia dan dia tetap perlu dipikirkan. Kita fikir macam mana dia boleh fikir untuk melakukan benda-benda macam tu. Dia cakap benda-benda yang teruk, dia maki orang, dia sindir orang apa semua. 10 account, maksudnya 10 channel untuk dia melakukan perkara tersebut. Macam mana seorang insan boleh buat benda tu dengan sangat bahagia dalam hidup dia. Saya jumpa dengan cyber troopers. Dia bukan cyber troopers politik tau, ini yang menarik. Dia cyber troopers bidang-bidang agama. Yang mana yang tak kenal dengan dia akan hentam. Dia kata, oh menarik ya. Rupa yang paling best dia kata, saya perjuangkan benda yang betul. Macam mana you define benda tu benda yang betul? Itu je persoalan dia. Adakah bila kita memperjuangkan benda yang betul tu dengan cara yang salah, dengan cara menyindir, dengan cara attack orang, dengan cara maki orang, adakah itu dikira sebagai kebenaran lagi? So benda-benda macam tu sentiasa bermain. Dan hari ini social media datang dan social media menjadi satu penanda aras bahawa kita ada masalah akhlak. Saya tak risau zaman, saya bukan yang kata tak risau, saya kurang risau. Zaman saya ni kira okey.
At least zaman saya ni pernah hidup dalam zaman yang tak ada social media. Kita memang marah, mak ayah kita marah. Kalau kita tak hormat dia pun, mak ayah kita memang akan kau-kau marah kita. Orang tua-tua akan marah kita. Saya fikir zaman yang budak-budak sekarang ni, yang kanak-kanak tu, yang hari ni dia dah nampak YouTube, dia nak membesar macam mana 10 tahun akan datang. Saya tak tahu macam mana moral dan akhlak mereka akan membesar. Yang paling best, mereka tak rasa bersalah bila orang masuk, orang bagi salam, dia pun tak jawab salam, dia pun tengok handset, dia pun tengok YouTube, iPad. Dia tak rasa bersalah. Tak jawab salam tu adalah satu benda yang tak okey. Tak apa, masuk aku nak main game. Benda-benda macam ni kecil daripada itu. Kamu budak berapa tahun, macam mana dia orang membesar nanti? Terah hari ni pun kita dah alami isu moral. Bayangkan kanak-kanak yang akan membesar, kita akan jadi tua dan kita lah yang akan berinteraksi dengan mereka. Good luck saya ucapkan kepada diri saya sendiri. Sangat-sangat menakutkan. Isu moral adalah isu yang diketepikan, tidak diambil perhatian. Bila orang tegur tentang isu moral, dia kata, inilah orang. Dan kalau kamu tegur siapa-siapa tentang akhlak, tak ada siapa akan terima dengan mudah. Sangat sukar untuk mencari orang yang menerima teguran tentang akhlak dengan mudah. Sebab akhlak ni dia attack ego kita, arrogant kita, kedegilan kita. Kita rasa, kau siapa nak tegur aku? Dia akan pergi, dia akan sekelik macam tu. Tapi ada satu benda yang menarik tentang sejarah orang Melayu. Tak tahu, orang Melayu ni dia ada akhlak dia yang tersendiri, yang disimpan sampai hari ini. Kalau perasan, orang Melayu adalah orang yang sentiasa, bagi saya, ada santun dan ada sopan yang kita ada dalam berbuluh darah kita, keturunan bangsa Malaysia sendiri. Kita hormat orang, kita ada budaya duduk, bercakap. Orang perempuan lagi lah. Kita tengok perempuan dalam sejarah Melayu. Baca benda tu kalau rajin lah. Kita tengok macam mana perempuan dibina dalam kerangka akhlak, walaupun keterlaluan dalam setengah-setengah perkara, tapi macam mana dipagari dengan akhlak tu. Sebab apa dipanggil baju kurung? Soalan saya. Siapa baca sejarah kat sini? Sebab apa dia dipanggil sebagai baju kurung? Kenapa bukan baju sarung? Dia adalah, dia dalam falsafah baju kurung, dia mengurung perempuan itu dengan syariat. Pakailah baju kurung. So sama dia jubah dengan baju kurung kan. Jubah memang tak ada maksud lain. Jubah tu maksudnya pakaian lah. Tapi kurung dia ada falsafah dia. Dia mengurung perempuan itu dengan syariat. Baju Melayu 5 butang. Apa dia punya maksud? 3 poket, 5 bintang. 5 bintang, 5 butang. 5 butang merujuk kepada 5 rukun Islam. Sebab tu dia mesti 2, 3 kat sini. Dia jaranglah orang buat bukan 5. Kecuali yang Johor tu kan 1. Kan? Tapi mostly dia 2 dan 3. Lepas tu 3 poket. Sebab apa? Tolong ketepikan trend-trend zaman sekarang ni lah, yang macam-macam style kan. Tapi kat mana pun butang tu still 5 saya tengok kan. Still 5 lah. Kalau tapi yang baju Melayu yang basic dulu, kita ada 5 butang dengan 3 poket. 3 tu merujuk kepada apa? Tunjang agama. Akidah, ibadah dan akhlak. Akidah ke atas, akhlak dengan ibadah kena di bawah. Poket tu tempat kita seluk dia. Ini cerita orang lama-lama. Baca satu novel. Nama dia Manikam Kalbu. Saya tak mahu sebut nama penulis dia, tapi Manikam Kalbu lah. Dia cerita tentang dunia jahitan Melayu zaman dulu. Orang dulu bukan senang nak menjahit, tapi setiap jahitan tu ada dia punya falsafah dia. Okey, menarik ya? Dan itu, so kita ada beberapa bahasan kita tentang sejarah, tentang akhlak. Akhlak ni, etik ni saya malah cerita benda berat. Plato dah bincang, semua benda dah bincang. Satu tokoh yang sangat besar kita nak belajar tentang etik ni. Etik ni akhirnya dia pergi jauh daripada intelektual. Contoh kita tengok mak ayah kita, orang yang kalau mak ayah duduk kampung, duduk buat bendang, kebun getah, macam mak ayah saya ni orang menoreh getah. Orang Kedah lebih motong getah. Okey, depa ni tak baca buku banyak-banyak, tak mengaji sampai dapat doktor. Tak mengaji, biasalah kan orang kampung mengaji apa benda, duit pun tak ada. Tapi tak pernah maki orang. Sangat-sangat baik, sangat-sangat hormat orang. So macam mana moral dia terbina? Adakah moral ni perlu dibina dengan ilmu? Tapi mak ayah saya tak
Ayah saya mula boleh baca Quran umur 45. Sebelum tu tak tahu apa-apa pun tentang huruf bahasa Arab. Mak saya yang duk ajak. Macam mak saya hero lah. Kan? Tapi saya nak cerita, saya fikir mak ni dengan ayah ni tak ada apa pun. Baca tu mula membaca umur 40 ke atas. Nak kata tulis, nak cerita tentang tafsir ke apa benda tak ada. Tapi langsung tak pernah melanggar batas-batas moral. Sehingga kan saya terfikir moral ni dibina atas asas apa? Adakah seseorang tu bila dia membaca banyak buku dan kitab, dia boleh membina moral dia? Boleh tentu kan? Berapa ramai orang yang banyak membaca dan banyak ilmunya, tetapi sikit moralnya, kata Shahnon. Dan hamka. Ramai orang yang dia ada banyak masuk dalam kepala. Hamka ayat dia best. Banyak benda yang dimasukkan dalam kepala, tapi tak banyak benda yang dimasukkan dalam hati. Best ayat dia. Boleh cari buku peribadi cerita. So akhirnya kita bincang, rupanya moral tidak dibina dengan ilmu semata-mata. Moral dibina dengan pendidikan persekitaran. Kerana zaman dulu tidak ada isu biadab dengan orang tua. Siapa yang berani masuk rumah orang tua tak bagi salam, siapa? Memang cari pasal. Disebabkan zaman dulu kita sangat bertindak tegas terhadap moral, maka ia dibina dalam pendidikan suasana itu sendiri. Rupanya moral tidak hanya terbina dengan intelektual. Ya, teruskan membaca, teruskan kita berintelektual, kita ada ilmu, tapi moral tidak bergantung kepada itu semata-mata. Dan tokoh yang tidak dibicarakan tentang intelektual, dia bukan orang intelektual. Dia bukan orang yang berbicara tentang benda-benda yang besar, benda-benda yang sangat-sangat rumit. Tapi beliau dipanggil Allah sebagai hakim. Orang yang bijaksana. Siapakah dia? Luqmanul Hakim. Kalau kita baca kisah Luqmanul Hakim dalam Al-Quran, tengok perbicaraan Luqmanul Hakim. Simple je. Hang buat satu benda, ingat Tuhan. Hang buat benda tak ingat Tuhan, hang rugi. Simple. Mesej yang sangat simple, tapi Allah gelar dia sebagai Al-Hakim. Tak ada tokoh dalam Al-Quran yang Allah gelar sebagai Al-Hakim kecuali Luqmanul Hakim. Kita panggil dia sebagai Luqmanul Hakim. Itu kalau kita tengok cerita dalam hadis pun sama. Macam mana semua cerita-cerita tentang macam mana manusia ini sangat struggle dengan akhlak dia. Kan yang cerita tentang dia bawa anak dia tu kan dengan keledai tu kan. Dia letak anak dia kat kedai, orang kata anak dia teruk. Dia letak dia dalam kedai, orang kata dia teruk. Dia tak ambil, dia tak letak apa, dua-dua duduk atas kedai, kata dua-dua orang teruk. Dua-dua orang tak naik, semua bodoh. Semua teruk. Jadi itulah orang. Dia akan cari, itu orang dia akan cari antara tiga benda. Watak dia, anak dia dengan kedai. Ini menarik tu kalau kita ambil. Dia, anak dia dengan kedai. Ada tiga subjek. Subjek selalunya akan ada dua subjek kebaikan, akan ada satu subjek keburukan. Yang orang akan tengok tetap walaupun subjek kebaikan tu dominan. Keburukan walaupun ia minoriti, ia sentiasa mendapat perhatian. Kebaikan walaupun ia majoriti, ia sentiasa diketepikan dalam macam-macam keadaan sekalipun. Okey, saya nak masuk surah An-Naba, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak tahu. Dah 8. Okey, saya nak masuk surah An-Naba sebenarnya. Baik. Habis isu moral kat situ. Kita bincang tentang isu moral apa semua. Saya dah ada soalan tak? Tak ada? Okey. Tadi kan yang Pak I cakap pasal apa tadi? Yang pasal Syekh bin Bayah tadi tu kan, yang pasal standardise kefahaman menurut Al-Quran tu semua tu kan. Jadi macam mana kita nak bezakan dalam zaman sekarang dengan sistem pembodohan? Sistem pembodohan. Bagaimana kita nak mengatakan bahawa standardization kefahaman menurut Al-Quran itu bukan satu sistem pembodohan? Ini kalau bukan orang Islam. Iyalah. Faham. Dia masalah standardize, dia tak perlu ada sistem. Standardize doesn't mean that kita kena ada sistem. Standardize ni maksudnya kita letakkan prinsip-prinsip Al-Quran yang Al-Quran berikan dan kita sama-sama follow benda tu. Dan prinsip tu tak banyak pun. Contohnya Al-Quran dia akan ulang benda tu direct dan tak perlu huraian. Contoh, jangan kuajar dengan ibu ayah. Settle. Betul. Kemudian jangan kuajar kepada pasangan masing-masing. Jangan Al-Quran dahulukan jangan kuajar kepada isteri tau. Kemudian Al-Quran sembang tentang taat kepada suami. Kita kena faham yang mana keutamaan tu. Itu je. Dan benda tu direct, dan benda tu tak perlukan penjelasan. Al-Quran kata jangan cakap dekat ibu. Dekat ibu apa? Settle. Tak perlu pun kita nak kata macam mana kalau cakap macam mana. Tak boleh, tak payah. It's very simple, very direct.
Dan Al-Quran bila dia cakap bab moral yang sangat masalah, dia akan cakap direct. Kita cakap contoh dalam surah Al-Kahfi ni, saya menarik. Dia bermula dengan surah Al-Kahfi, ada perkataan ahsanu amala. Siapakah antara mereka yang amalan mereka yang terbaik? Dalam surah yang sama dia ada perkataan ahsana amala. Mereka yang struggling untuk menjadi baik. Beza dia kat mana? Ahsanu dengan ahsana. Ahsana jadi fa'il yang sentiasa bergerak, kita kena sentiasa buat, continuing, kan? Struggling untuk jadi baik. Dan ahsanu orang yang nak terbaik di antara yang baik-baik. So dia adalah proses yang saling melengkapi. Takkan ada satu garis, okey ni yang terbaik dah, no. Setiap orang mesti sentiasa untuk menjadi baik. Dan saya suka bab moral sebab dia takkan ada okey aku dah jadi baik. No, dia tak ada macam tu. Dia tak ada garis tamat. Dia adalah proses yang berterusan. Okey? Dan dia tak perlu jadi dalam sistem. Contohnya model, kita tak perlu keluar macam, saya tak suka budaya-budaya model moral. Kita kena ikut sistem dia macam ni ikut Al-Quran. Dah tak. Bila kita sebut standardize guna Al-Quran, Al-Quran hanya bagi prinsip dan kita follow. Macam mana hang nak comply that prinsip, ikut masing-masing. Terutama kali dalam keluarga lah, yang ada anak, yang ibu dan bapa, dia nak bagi tahu kepada anak dia macam mana cara dia ajar anak dia, terserah pada dia, asalkan dia ikut prinsip-prinsip Al-Quran. Dan Al-Quran ada part yang digariskan secara general. Sebagai contoh kebaikan, dia kata Al-Kahfi, saya cerita Al-Kahfi sikit sebelum saya masuk An-Naba. Al-Kahfi ni cerita masalah rumit, kerumitan, konflik. Daripada awal, masalah politik, macam mana orang muda tak boleh nak stand up for themselves, dia orang terpaksa lari. Masalah politik. Kemudian cerita tentang apa lagi? Masalah ekonomi, masalah materialistik, masalah kapitalistik. Kapitalism. Dia cerita semua masalah. Kemudian masalah keraguan, masalah manusia. Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa ni isu moral. Macam mana nak define benda betul dengan benda yang salah. Kemudian dia cerita pula masalah-masalah kemalasan, sikap manusia. Semua nak minta tolong kat Nabi Khidir. Semua cerita masalah. Itu semua cerita masalah yang akan kita hadapi pada akhir zaman. Sebab surah Kahfi adalah surah yang ada kaitan dengan akhir zaman, kan. Dan kita bilang, kalau kita baca surah Kahfi, kita tak betul-betul baca, kita rasa macam habis tu solusinya macam mana? Allah akhirkan semua konflik ini dengan satu ayat last sekali. Buatlah kebaikan. Teruslah buat kebaikan dalam keadaan situasi ini ada di hadapan kamu semua. InsyaAllah. Itulah yang akan menjadi balasan. Itulah yang akan menjadi ukuran bagi Allah. Rupa-rupanya situasi itu tak akan reda pun. Tak akan pulih pun. Kita akan menghadapi benda tu setiap masa. Saya bukan nak bagi hilang harapan kepada kamu semua, tapi itulah dunia pada hari ini. Kita akan hadapi baik macam mana keadaan, kita akan hadapi benda-benda macam tu. Dan Allah bagi satu kunci. Setiap individu itu struggle lah untuk buat kebaikan. Survive by doing a good deeds, good things. That's it. Itu yang saya kata, banyak-banyak benda tu. Ayat last sekali Allah cerita satu, sekejap habis. Cuba tengok cerita last sekali surah Al-Kahfi. Itu yang menarik tu, kita bincang kelas kita dekat UAE. Itu adalah bendanya. Dan Allah tak kata sistemnya semua macam tak. Allah bagi satu kebaikan. Dari kita kebaikan tu macam mana? Okay. Boleh? Dan kebaikan tu detailnya Allah letakkan dalam kebaikan dalam Quran ni, sehinggalah kebaikan itu Allah, antara benda yang Allah detailkan adalah tentang kaulan, tentang percakapan. Al-Quran ni ada banyak kaulan sadida, banyak kaulan kan, ada 6 ke 8 macam tu, ada kajian tentang dia. Tetapi itu sebab percakapan ni, kaulan ni adalah benda yang paling payah nak dibuat. Dan benda tu adalah benda yang paling, kalau siapa moral itu adalah pengukur dia. Dia cakap benda yang okey, dia cakap benda yang bagus, maka itu adalah pengukur dia. Kaulan ni benda yang paling payah nak buat lah, percakapan. Dan Allah tegur Nabi. Allah tegur Nabi bukan hanya percakapan je, hanya kerana Nabi lupa nak bagi bila orang tanya, kan peristiwa Maktum tu kan, dia tanya Nabi lupa nak kalih dia je. Tu je. Padahal dia tu buta. Tapi itu adalah isu moral. Dan Nabi kena tegur. Nabi ditegur oleh Allah sebab itu adalah isu moral. Nampak? Bila bab moral Allah akan tegur. Direct, spesifik. Sebab moral tu penting. Okey? Ada lagi part yang saya nak sentuh sebelum saya masuk surah Naba ni. Wahyu pertama. Wahyu pertama adalah Iqra. Itu wahyu pertama sampai ayat 5 ke 7. Ada dua pandangan kan, ada kata 5, ada kata 7. Okey, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq adalah isu moral.
Syekh Muhammad Darah kata itu adalah satu kefahaman kepada semua orang supaya dia tak kuajar kepada orang lain. Semua insan diciptakan daripada origin yang sama. Khalaqal insana min alaq. So tak ada siapa lebih daripada orang lain. Itu adalah asas kepada wacana moral. Kemudian wahyu kedua ada banyak khilaf. Wahyu kedua sebab dia ada gap tau. Wahyu pertama, wahyu kedua tu ada gap. Dia cerita yang antara gap tu menarik juga kalau nak ulang pun. Nabi pernah pergi kat Jabal Rahmah masa tu nak bunuh diri sebab tak faham apa yang berlaku. Tiba-tiba ada orang suruh baca, ada benda, ada malaikat dia kata apa ni, dia pun tak tahu kan. Suruh baca tu tak ada explanation tentang apa yang perlu dibuat apa semua. Dia pening, dia pernah nak bunuh diri. Baca Rahim Maktum. Sampailah akhirnya Allah turunkan wahyu yang selepas itu, wahyu yang sangat moral. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Apa pasal wahyu kedua tu wahyu yang cakap tentang kebersihan, isu moral. Dan semua ayat tu semua ayat yang berbentuk instruction, direct to the point, pendek-pendek. Ini hang kena buat. Tanya sangat apa nak kena buat kan? Ni kena buat. Qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Semua benda tu kena buat. 7 ayat ke 8 ayat tak salah saya. Itu adalah Nabi dapat tu dan lepas tu wahyu turun direct. Lepas tu turunlah Al-Fatihah apa semua. Isu moral. You need to be someone yang ada moral yang tinggi. Itu daripada segi wahyu pertama saya dah sentuh. Betul atau macam tak ikut flow, tak apalah. Okey, kemudian dalam banyak-banyak surah tu, saya ada banyak surah sebenarnya yang kita boleh sembut isu moral ni. Kita boleh mula pada Al-Baqarah. Kita tak payah ambil semua detail. Tapi kita boleh ambil 1, 2, 3. Cuma untuk memudahkan keadaan kita mulakan dengan juzuk 30 lah. So untuk kelas ni, untuk kelas pertama ni habis berapa? 9.30. Okey lah. 20 minit, 30 minit tu kita sembang-sembang lah lagi. Untuk pertama ni kita akan mula dengan surah An-Naba. Surah An-Naba ni saya tak akan detail lah. Cuma kita akan cari manakah isu-isu moral yang Allah sebutkan dalam surah An-Naba ni. Okey. Surah An-Naba ni isu moralnya adalah ayat pertama tu. Ketika Allah memulakan sesuatu perkara dengan menggambarkan tentang orang-orang yang bertanya soalan. Amma yatasaalu, tentang apakah yang mereka tanyakan. Amma yatasaalu. Yatasaalu ni apa maksud yatasaalun? Dia bukan bertanya soalan saja, dia push dengan soalan-soalan dia tu. Ada orang yang yas'al. Okay, dia bertanya soalan, fine. Tapi yatasaalun dia adalah satu tindakan di mana dia keep bertanya soalan, dia push orang untuk menjawab soalan-soalan dia. Dia menggambarkan macam mana orang bertanya soalan kepada Nabi. Nak sangat jawapan, tak sabar-sabar nak tunggu jawapan. Itu perkataan yatasaalun. Dan kalau kita baca yatasaalun tu, dekat sa tu kita kena panjangkan. Sebab apa kita kena panjangkan? Ada banyaklah qiraat ada dia punya explanation dia. Antaranya sebab dia nak menunjukkan betapa banyak kali dan berulang kalinya orang ni bertanya soalan. Tu antara sebab kenapa ada sa tu. Okey. Mereka bertanya tentang anin naba'il azim, tentang khabar-khabar yang besar. So persoalan ataupun sikap bertanya soalan tu adalah isu moral. Kenapa isu moral? Kerana contoh saya bertanya soalan. Saya bertanya kawan, okey, Hanis. Saya tanya Hanis, macam mana gini. Dia kata, sekejap saya cari jawapan. Tapi saya tak bagi dia ruang pun untuk cari jawapan. Tak sampai 2 minit saya tanya lagi. Macam mana ni? Ada masalah moral kepada orang yang bertanya soalan. Kadang-kadang orang salah faham. Saya ingat orang bentang masa saya ingat dekat Birmingham kan, orang bentang, orang kritik Al-Quran. Orang kata, saya tak ingat nama profesor tu. Dia kata, Al-Quran ni orang tanya soalan pun dia nak marah. Dia ambil perkataan yastasaalun tu literal by the translation. Dia tak faham konteks ayat tu. So kena explain balik macam tu lah. Dia bukan orang yang bertanya soalan biasa. Dia adalah orang yang bertanya soalan dalam keadaan push. Sampai kan orang tak sempat sabar nanti kita bagi jawapan, dia tak boleh. Dia akan tanya. Sebab apa dia tanya banyak kali? Bukan dia nak jawapan. Dia nak burukkan, dia nak bodohkan orang. Dia nak bodohkan orang bila orang tak dapat bagi jawapan. Dalam keadaan ni dia nak bodohkan dah. Kan? Mereka bertanya soalan tentang apa? Tentang berita-berita yang besar. Itu adalah isu moral. Okey. Kemudian dan kalau kita tengok ada tasa'alu, kemudian surah ni pun surah yang banyak juga isu-isu moral.
proses bertanya soalan adalah proses pembinaan moral. Saya nak tekankan benda tu lah. So moral tak dibina dengan masuk kelas refleksi moral. Tak ada kaitan dengan tu. Walaupun tajuk yang moral, belum tentu korang balik ni, saya sendiri pun bermoral tinggi tau. Moral, pembinaan moral terbina dengan bertanya soalan. Sebab tu kalau kita perasan, saya perasan kan, kalau budak-budak tanya soalan moral tau. Ibu, kenapa uncle tu buat macam ni? Ibu, kenapa? Semua soalan moral. Dia akan tanya soalan kenapa, sebab dia mencari benda yang boleh diciptakan dalam pemahaman dia. Kenapa kena bagi salam? Kenapa kena tunduk? Kenapa kena salam? Kenapa ibu marah kalau tak pandang? Dia jadi macam tu. Dia akan tanya soalan macam tu. Saya ingat anak buah saya kalau tanya soalan macam tu, ada kadang-kadang saya pun marah. Kak saya kata, janganlah tak layan. Kak saya pun, janganlah tanya soalan tu. Janganlah macam tu. Very important untuk jawab soalan tu. Soalan tu memang leceh bagi kita, tapi soalan tu very important untuk mereka. Sebab mereka masih tak digest isu-isu moral. Isu-isu moral ni terbina prosesnya lama. Dan semua soalan-soalan budak, semua soalan-soalan moral. Soalan-soalan berkaitan dengan benda-benda basic yang kita leceh, kita rasa, ya Allah, dia ni soalan dia. Tak. Bagi mereka itu penting. Seru. Banyak pun saya tahu, kalau mak-mak kat sini mungkin dia ada pengalaman, confirmnya. Nak melayan tu, jenuh. Teman-teman on the way buat kereta kan, duduk sebelah, ya Allah, soalan dia. Kadang-kadang soalan, kenapa merah kena berhenti? Tapi itu soalan moral. Dia masih lagi nak buy in the process of following rules tu. Kenapa perlu, soalan dia sebenarnya kalau kita ubah perkataan isu moral, kenapa perlu mengikut peraturan? Bau. Besar soalan tu. Tapi masa dia tanya soalan tu semua, alah dia ni kan, dalam keadaan letih-letih apa semua. Tu lah, itu isu moral. Semua kanak-kanak kan, kajian, kanak-kanak yang mula bertanya, semuanya bertanya isu moral. Sebab proses bertanya adalah proses pembinaan moral. Dan kita sampai besar pun kita akan bertanya moral. Cuma soalan kita dah tinggi lah. Kita kadang-kadang terfikir kenapa orang boleh bawa kereta laju-laju. Itu soalan-soalan kita. Semua soalan-soalan moral. Setiap persoalan yang kita ada dalam dunia ni, kebanyakannya persoalan-persoalan moral. Dia akan balik kepada persoalan moral. Macam mana, kenapalah orang ni selamba je boleh buang anak kan, malam keluar pula beritahu buang anak kan. Semua isu moral. Tak payah nak sembang kadar sebab apa? Sebab gini. Yes, ada sebab dia. Tapi kok mana pun isu moral. Tindakan setiap insan, setiap individu tu, dia memang isu moral. Itu adalah satu contoh moral yang memang dia punya pembinaan moral dia memang langsung rosak. Orang yang boleh buang anak, orang yang dengan dalam keadaan ada masih baru beranak tu kan, itu adalah satu bukti bahawa pembinaan moral dia memang tak ada langsung. Saya tak tahu macam mana benda tu boleh hilang. Surprisingly, kalau kita hidup dalam keadaan sejahtera, masuk sekolah yang baik, dididik dengan guru yang baik, moral kita okey, kita mula hormat, benda tu bukan sustainable pun. Dia boleh hilang serta-merta. Hanya datangnya satu tragedi ataupun satu isu, satu benda yang trigger dia boleh hilang. Sebab tu jangan pelik bila orang tu mula-mula baik, tiba-tiba jadi macam tu. No, jangan pelik. Isu moral adalah isu yang belum tentu selamat selama-lamanya. Kita rasa, aku dah faham lah benda buat baik ni macam mana, aku boleh buat baik. No, belum tentu you selamat. Sebab tu isu moral adalah isu struggle. Isu struggle setiap masa. Okey. Pada ayat 2 dan 3, contohnya ayat Anin Naba'il Azim allazi hum fihi mukhtalifun, ia adalah isu tentang adanya hari akhirat. Ini sebenarnya isu moral tau. Cuma dia isu moral okey, saya cerita macam mana dia boleh jadi isu moral lah. Apakah view orang-orang jahiliah tentang kehidupan selepas kematian? Mereka ada view tak tentang kehidupan kematian? Bagi mereka, mati itu adalah bila kita mati, kita akan jadi debu yang sia-sia. Sebab itulah mereka sanggup, mereka tak ada masalah nak buat apa-apa kejahatan pun. Sebab bagi mereka benda tu tak penting. Aku buat jahat, aku bukan dapat apa. Biar aku kau hidup dengan puan-puannya, sebab lepas mati kita tak ada apa. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah Allah kata Maliki Yaumiddin, Tuhan kepada hari pembalasan. Konsep pembalasan tu adalah konsep yang perlu diperkenalkan kepada orang Arab jahiliah. Sebab mereka tidak ada konsep hari pembalasan tu. Mereka rasa macam apa yang mereka lakukan ni tidak akan dinilai, tidak akan diperhitungkan. Maka sebab itu surah Fatihah diperkenalkan benda tu. Surah Fatihah tu manifesto tau untuk orang nak masuk Islam. Betul. Sound very politik but it's true.
Tapi manifesto yang boleh dibuat lah. Yang confirm lah. Manifesto untuk orang masuk Islam. Kalau nak masuk Islam, ini adalah benda yang ni. Kita ada hari pembalasan. Bila ada hari pembalasan, part ni dia bermula dengan Ar-Rahman Ar-Rahim tu, orang dah mula ragu, attacking dah. Orang jahilah tak boleh terima, Abu Sufyan tak boleh terima. Dia kata, mana kami pernah bincang tentang Tuhan yang baik, yang maha penyayang sampai diulang 2 kali, maha penyayang pun maha pengasih. Kami tak pernah bincang Tuhan sampai macam ni. Bagi kami Tuhan kita perlu hambakan dia. Dia tak akan bagi apa-apa kat kita. Itu konsep mereka. Habis kat situ mereka dah ada masalah dah. Tiba-tiba sebut Malik Yaumiddin, lagi depa tolak. Habis tu nak katanya apa yang kami buat ni semuanya akan dapat balasan. Banyak benda kami buat, benda-benda yang salah. No. Depa tolak sebenarnya bukan sebab mereka tak menerima itu kebenaran, tapi lebih kepada nak menyelamatkan diri masing-masing. Lebih kepada nak menyelamatkan kedudukan diri masing-masing. Sebab itu dia adalah isu politik sebenarnya. Isu politik di mana isu mereka nak selamatkan jawatan mereka, posisi mereka, kedudukan mereka sebagai pembesar, sebagai orang yang menguasai banyak perkara, sebagai orang yang dah melakukan banyak korupsi. Mereka nak selamatkan diri mereka. Sebab tu mereka reject. Sebab tu bila Malik Yaumiddin tu, sebab tu Allah guna Malik. Allah tak guna Rabb, Allah guna Malik. Tegas. Raja yang menguasai hari pembalasan. So you cannot escape. Dia sebenarnya dia punya team menarik tau. Mula-mula Tuhan ni Tuhan yang baik. Tiba-tiba Tuhan jadi Tuhan yang tegas. Dia kena ada keseimbangan moral di situ. Sebab itu Anin Naba'i Azim dan Al-Azihum fihi Mu'talifun tu adalah isu moral. Isu moral di mana adanya hari pembalasan, adanya hari selepas kematian adalah hari untuk menghitung segala isu-isu moral yang kamu tak sempat buat. Untuk menghitung semula amalan-amalan kamu. Adakah baik kamu, adakah buruknya kamu. Itu adalah isu moral. Okey? Boleh faham ke? Laju sangat ke? Tak maaf lah, saya tak pandai mengajak ke? Jangan banding dengan samakan dengan Ustaz Syahari. Baliklah, Ustaz Syahari baliklah. Okey. Live Aduh. Okey, kalla saya alamun. Ayat nombor 4 pula. Saya sebenarnya tak nak bagi satu-satu, tapi menarik pula. Kalla saya alamun. Macam mana benda ni dijadikan isu moral? Sebab tu Al-Quran ni menarik tau. Setiap angle tu kita boleh tengok. Bukan daripada segi bahasa, bukan dari segi literalnya saja, kita boleh tengok dari segi kenapa Allah utarakan benda tu. Kalla saya alamun. Kalla saya alamun. Nanti mereka akan tahu. Summa kalla saya'lamun. Dan mereka akan tahu janji-janji Allah. Kenapa benda ni adalah benda isu moral? Sebab manusia bila tak diberikan penjelasan, bila tak diberikan jawapan, mereka tak dapat apa jawapan yang mereka nak, jawapan yang mereka mampu puas hati mereka, manusia akan kehilangan moral. Percayalah cakap saya. Bila seseorang bertanya, bila orang bertanya macam mana, dia tak dapat jawapan apa yang dia nak dalam kepala, dia akan jadi manusia yang tidak bermoral. Dia akan marah, dia akan, kebanyakannya datang daripada jawapan-jawapan yang tidak memuaskan hati. Tapi kalau orang tu tanya untuk dapat jawapan semata-mata, dia memang nak tahu jawapannya apa, dari segi ni dia akan taat, tak ada masalah. Tapi Allah ulang 2 kali, maksudnya mereka ni memang menimbulkan sesuatu kerana mereka tak tahu pada waktu yang mereka nak tahu. Allah kata mereka akan tahu. Dan lepas tu Allah akan ceritakan macam mana alam naj'alil arda mihada. Allah ceritakan tentang keadaan macam mana Allah jadikan bumi ni. Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan. Semua cerita-cerita macam tu. Saya nak sentuh, ada beberapa benda saya nak sentuh tentang ayat nombor 6, 7. Okey. Ayat nombor, okey, contohnya ayat nombor 8, wa khalaqnakum azwaja. Dia berkait antara satu sama lain lah. Cuma kalau nak pergi detail tu menarik lagi, tapi dia berkait antara satu sama lain. Sampailah saya nak sentuh ayat nombor 8 dengan ayat nombor 11. Ayat 8, wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kamu secara berpasang-pasangan. Sebenarnya azwaja ni banyak dalam Quran kan. Tapi tentang perkahwinan, cerita sikit. Perkahwinan ni adalah isu moral. Perkahwinan adalah satu ruang di mana setiap pasangan itu akan lebih diuji moral dia. Percayalah cakap saya. Perkahwinan adalah satu ruang di mana setiap pasangan itu akan lebih diuji moral dia, sama ada isteri ataupun suami. Sebab itu orang yang berkahwin adalah orang yang sentiasa akan berlawan dengan diri dia sendiri.
dia kadang-kadang akan geramnya aku kan, tapi dia lawan masing-masing. Sebab itu adalah isu moral. Siapa yang nak test moral dia, kahwin lah. Berani kahwin lah. Kalau dia bujang ni nak stres pun stres kat orang lain kan, kawan-kawan kan. Tapi kalau duduk dah berkahwin, stres dengan orang dalam rumah sendiri, yang kita tidur dengan dia, yang kita hidup dalam rumah sendiri. Sekarang setiap benda, setiap saat kamu diuji dengan moral kamu. Sabarkah kita? Saya bukan nak kata teruknya perkahwinan, tapi percaya cakap saya, perkahwinan adalah isu moral. Perkahwinan adalah isu untuk menguji moral kita. Moral tu kesabaran, tahan untuk tidak melakukan sesuatu yang salah. Dia adalah isu moral. Benda-benda kecil je kadang-kadang. Isu kahwin ni, dia baik dengan orang lain semua dia baik, tapi memang kat pasangan dia sendiri dia jadi jam. Dia selalunya macam tu. Orang lain semua okey, baguslah aku tolerate, sangat boleh tolerate, tapi memang kat suami ke isteri sendiri, jam. Saya pun macam tu, pasangan pun macam tu, dia akan jadi macam tu sebab dia adalah isu moral. Dia adalah pertembungan moral. Selamat bertanding dan selamat berjuang dengan diri sendiri dalam perkahwinan. Siapa yang tak kahwin lagi, good luck. Okey. Tanda sikit kan. Okey. Saya rasa tak ada apa. Ada ayat nombor 31 37, ada sikit, saya dah sentuh banyak ni. Ayat 18. Okey. Kalau cerita tentang syurga, Allah mulakan dengan azab. Macam mana kita nak tengok isu moral dekat situ? Kemudian Allah cerita pula tentang nikmat syurga kan. Macam mana kita nak tengok isu moral dekat situ? Dia mesti ada isu moral. Tak buat benda, dan kenapa kita bincang dalam konsep keseimbangan moral. Sebab tu saya cerita benda-benda macam ni. Dan Al-Quran ada nada dia. Sebagai contoh kan, saya cerita tentang Mudassir tadi kan, contoh budak. Macam mana kita nak ajar budak, anak kita ke adik kita ke yang kecil-kecil, untuk ajar dia betul-betul untuk ajar dia lah. Contohnya, dia lupa bagi salam. Masuk rumah orang, dia lupa bagi salam. Dia masuk macam tu je. Kita nak ajar dia bagi salam. Pertama kita akan cakap bagi salam, dan kita nak dia buat segera benda tu kan. Saya nak dengar segera, abah nak dengar segera. Bagi salam dan cakap benda tu kuat-kuat. Budak tu kata, saya cakap seluruh bagi salam juga kan. Kita nak dia cakap kuat-kuat. So benda-benda macam ni yang kita katakan penegasan terhadap moral. Ada setengah budak memang kita kena ajar macam tu, supaya dia sedar benda tu penting. Dan kadang-kadang itulah keseimbangan moral yang ada. Kadang-kadang kita lembut manjakan, kadang-kadang kita kasarkan sikit, garangkan sikit. Dan itu adalah nada Allah apabila membicarakan tentang konsep balasan. Allah mulakan dengan balasan-balasan yang sangat-sangat keras, kemudian Allah cairkan dengan balasan-balasan nikmat yang baik. Dan itu adalah keseimbangan moral. Sebab tu saya antara kritikan terhadap negara-negara barat, negara-negara maju ni, bila mereka bincang tentang hak asasi manusia, mereka terlalu terbuka. Sampai ke sekarang mereka ada masalah dalam sistem pendidikan. Bila budak-budak tanya soalan tentang benda-benda yang sangat-sangat basic, dia tanya soalan, contohnya dia kata, bolehkah saya bercinta dengan kawan saya sendiri lelaki? Budak-budak tanya soalan, macam mana cikgu nak jawab? Benda-benda moral dah jadi satu benda yang sangat-sangat complicated dekat sana. Mereka dah tak ada satu garis tentang moral. Moral ni ada dua mazhab. Dalam sepanjang dunia, sepanjang perbahasan moral betul pegang, dia ada dua mazhab. Mazhab pertama dia panggil apa dia punya ayat dia? Subjektivism, ataupun dia ada istilah dia. Saya. Moral ni adalah subjektif. Semua orang ada hak untuk menentukan moral masing-masing. Yang ini apa yang dipegang oleh Eropah dan juga negara-negara maju. Mereka ada masalah benda ni. Semua orang ada hak untuk mendefinisikan moral masing-masing. Yang kedua, ini mazhab yang paling dominan sebenarnya. Yang ni minoriti je, tapi disebabkan dipegang oleh negara-negara yang maju, so dia jadi ni. US pun pegang ni. Yang kedua adalah moral yang essentialism. Dia moral yang kita ada standard dia, ada universal dia. Semua orang setuju bunuh
bayi dalam kandungan adalah satu kesalahan. Tak kisahlah atas dasar apa sekalipun, membunuh insan yang tidak bersalah adalah satu kesalahan. Dan follow je yang tu. Itu adalah essentialism. Kita letakkan satu garis panduan. Dan itu adalah apa yang agama adalah. Cuma persoalannya adalah kebanyakan negara-negara yang tidak ada panduan agama ini, mereka meletakkan atas neraca pertimbangan mereka sendirilah sebagai manusia. Mereka tak mengambil macam kita letakkan Al-Quran sebagai okey, Al-Quran kata no, Al-Quran kata yes, then. Itu penting. Itu adalah dia panggil moral wahyu. Moral tu bersandarkan wahyu. Dan ini benda yang perlu dipertekankanlah. Kita akan bincang lepas ni banyak dalam surah Nazi'at ada 3 ayat, kemudian kita akan pergi kepada surah At-Takwir. Surah Abasa pun ada beberapa ayat tentang moral. Saya ada buat video tapi saya pilih satu ayat aja. Tapi lepas ni kita akan bincang sikit-sikit tentang moral, macam mana moral. Saya tak akan ambil semua ayat. Ini tematik punya style kan. Kita bincang isu-isu moral. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh suarakan tentang apa-apa saja isu moral. Nak cerita tentang kat mana isu moral dalam kisah Nabi Yusuf, kita boleh bincang. Kat mana moral dalam kisah Nabi Musa, kita boleh bincang. Dalam kisah Nabi sendiri, Nabi kita Nabi Muhammad pun ada isu-isu moral, kita boleh bincang. Okey? Saya harap sangatlah apa yang saya cakap ni difahami no. Laju sangat dan saya pun macam-macam tak berhenti sangat. Okey, ada soalan, kita sembang lah. Tak payah serius sangat. Saya ni tak apa nak ustaz sangat tu yang tak ni. Ada soalan tentang moral, tentang apa, tentang Al-Quran? Apa-apa pandangan berkaitan dengan moral? Ataupun apa-apa pandangan berkaitan dengan Al-Quran? Apa saja soalan berkaitan dengan Al-Quran? Di manakah isu moral dalam surah Al-Fatihah? Saya yang kena tanya soalannya. Bagi saya isu moral dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, tepat. Pembalasan berdasarkan isu moral. Lagi kenapa kita kena minta supaya Allah tunjukkan kita jalan yang lurus? Itu adalah struggle isu moral. Kita struggling untuk pastikan kita buat benda yang baik. Dan itu adalah satu manifestasi. Moral ni dia bukan moral dalam Al-Quran ni dia bukan macam ini ayat tentang moral, cerita tentang dia bukan macam tu. Dia adalah sudut pandang. Moral adalah satu sudut pandang. Dia adalah satu perspektif yang kita kena tengok. Kemudian daripada Malik Yaumiddin sampai bawah sebenarnya banyak isu moral. Malik Yaumiddin adalah isu moral. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah isu moral. Kenapa Allah gunakan na'budu tak gunakan a'budu? Kenapa ramai? Kenapa kita yang kena menyembah? Kenapa perlukan ramai orang? Kenapa perlu berjemaah dalam menyembah? Kenapa iyyaka nasta'in? Kenapa kolektif? Benda tu dibuat secara kolektif sebab dia adalah isu moral. Orang yang tak fikir tentang orang lain adalah orang yang tidak bermoral. Orang yang fikir tentang orang lain, hajak orang lain buat kebaikan, hajak orang lain menyembah Tuhan, tak pentingkan diri sendiri, adalah orang yang bermoral. Itu isu-isu macam tu. Jadi Nasratul Mustaqim, kita sama-sama minta supaya kita berada di jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita semua struggle untuk tidak berada di jalan yang antara yang Tuhan marah ataupun kita sesat terus. Kita sangat-sangat struggle untuk berada dengan tengah-tengah. Dan itu adalah isu moral. Macam mana kita nak struggle diri kita untuk pastikan kita berada di atas paras moral yang baik. Dan benda itu bukanlah macam kecilnya, tak, luas. Tapi selalunya pada semakin akhir zaman kita akan semakin mudah untuk tidak bermoral. Isu-isu moral diketepikan. Percayalah, banyak isu moral diketepikan. Tak bincang lagi. Dan kalau orang sembang bab akhlak ke bab moral ke, orang kata benda tu bosan benda tu, dan kau siapa nak cakap benda tu? Sebabkan kita siapa tu lah kita bukan tempat siapa tu lah kita nak cakap benda-benda macam tu. Itu antara isunya. Okey. Al-Fatihah banyak juga sebenarnya tu. Itu satu kuliah lagi. Tapi tak boleh cerita lah pasal bahasa tu kan, tapi fokus bab moral je. So faham moral tu apa? Beza moral dengan etik, moral dan akhlak. Siapakah? Akhlak ni dia perkataan tu asal daripada mana? Khalaqa kan? Dalam Al-Quran dia guna perkataan apa? Ada tak perkataan akhlak, khalaqa tu maksudnya apa? Penciptaan. Kenapa? Apa kaitan dengan akhlak?
Kenapa perkataan khalaqa, penciptaan, digunakan untuk perkataan akhlak? Tercipta dari environment ataupun apa? Setiap kejadian setiap kejadian ni dia punya sebab dia. Akhlak adalah bicara tentang akhlak kan. Setiap kejadian fitrahnya adalah berakhlak baik. Itu sebenarnya. Sebab tu orang kata akhlak ni common sense, which is not so common at all today. But akhlak adalah common sense. Dalam agama kita percaya bahawa setiap makhluk, setiap kejadian itu dicipta dengan fitrah kebaikan. Sebab itu dia perkataan dia sama. Khalaqa yang diciptakan, yang menciptakan, khalaqa penciptaan, khalqun adalah akhlak yang mempunyai akhlak yang baik. Kalau Al-Ghazali dia hurai akhlak dengan sangat tinggi. Dia kata akhlak ada akhlak dengan insan. Akhlak ni dia ada dua, vertikal dengan horizontal. Akhlak dengan insan dengan akhlak dengan Tuhan. Akhlak yang tinggi adalah akhlak apabila kita beribadah kepada Allah. Benda tu yang membezakan Al-Ghazali dengan ahli-ahli falsafah yang lain lah. So basically akhlak ni adalah tentang good and bad lah. Bagus tu bicara tentang akhlak. Dan akhlak ni perlu diberikan penekanan yang sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Ruang moral, ruang akhlak. Dan ruang ini adalah ruang yang juga kehilangan di dalam neraca wacana agama kita. Saya bercakap, kita orang hari ni dia akan tanya soalan agama, dia akan tanya soalan apa? Boleh ke tidak? Hukum dia apa? Itu adalah common question. Pergilah mana-mana ustaz, dia kena prepare lah jawab. Boleh ke tidak buat macam ni ustaz? Hukum dia batal, haram ke? Boleh. Macam mana? Sah ke? Kita sudah pembawa satu wacana agama kepada hukum sahaja. Sedangkan kalau kita tengok dalam sejarah macam mana hukum tu dibuat, setiap hukum tu dia akan diceritakan faedah, benefit, hikmah. Tapi hikmah ni diketepikan. Kita banyak ruang-ruang moral ni semuanya tidak diberikan pendedahan, tidak diceritakan. Sebab tu orang melihat agama sebagai black and white, very polarized punya style. Polarization, black and white, sangat-sangat kering, dry. Kita tak ada warna-warni dia, tak ada perbicaraan dia, tak ada dia punya hikmah sebagainya. Sebab tu isu moral perlu diketengahkan semula. Cakap tu je kot, insyaAllah lah. Lepas ni jangan main lagi. Ramai. Ingatkan tak ramai? Tak pandai ramai-ramai ni. Okay, saya rasa cakap tu saja. Cakap tu saya boleh bagi, insyaAllah. Lepas ni kita akan sambung surah An-Nazi'at. Ni permulaan kita tentang isu-isu moral. Tak ada apa. Cuma saya tak ada apa kot. Cuma lepas ni kita akan kait sikit moral di dalam amalan kita, solat. Di manakah isu moral dalam solat? Di manakah isu moral dalam menunaikan zakat? Of course lah, takkan menunaikan zakat tak ada isu moral kan? Berpuasa misalnya. So kita akan bincang benda tu sikit sambil kita bincang dalam bab Quran juga. Kita akan ingat moral adalah perspektif, kita akan tengok daripada isu moral. So kalau orang tanya, ya silakan. Ustaz, macam surah Al-Fatihah kan? Kalau kita solat jemaah ke, kita solat seorang ke, tetap baca, kita tak kami kan, tunjuklah kami jalan ni. Adakah kita boleh katakan solat seorang tu enggak sebagai tidak bermoral? Tak juga. Dia isunya bukan solat tu. Isunya adalah sudut apa? Kita punya kepercayaan kita terhadap sikap berjemaah. Isunya itu. Sebab apa? Saya pun mula-mula saya tanya, sebab benda ni tak ada dalam banyak kitab tafsir. Saya pun fikir sendiri dan ada kajian master je dibuat itu tentang kata nama yang Allah gunakan dalam Quran, dalam surah Fatihah. Saya tanya juga dekat ustaz, kenapa benda ni sangat-sangat penting sampai dibuat dalam surah Al-Fatihah? Kenapa tak kalau benda ni biasa saja, kenapa tak Allah tak buat kat surah lain? Tentu ada sebab je. Kenapa dibuat di surah yang kita kena ulang 17 kali sehari, basic paling kurang? Kenapa benda tu penting? Kenapa kami tu perlu diucapkan 17 kali at least satu hari? Maksudnya tak wirid apalah kan? Kenapa? Jawapan dia adalah kerana benda tu adalah benda yang akan berlaku. Benda tu akan kehilangan. Dan hari ini kita melihat individualistik adalah benda biasa. Itu je isu dia.
sikap pentingkan diri sendiri itu benda yang biasa. Semua orang nak kejar diri sendiri, semua orang nak selamatkan diri sendiri. Agama nak buang benda tu. Agama ni dia bukan tentang tindakan saja. Agama tu nak melawan idea-idea yang salah tu. Idea-idea individualistik tu. Itu dia punya, itu dia impose dia, itu idea dia. Mayang biasa tu tak ada masalah. Tapi cara pandang kita, aku semayang fikir hampa biar hampa tak payah ajak macam tu contoh kan. Kita tak fikir pun orang yang tak terdedah dengan solat, kita fikir solat kita je macam tu. Itu adalah isu-isu yang besar. Idea tu melawan idea-idea individualistik. Soalan yang baik. Okey? Silakan. Tadi sebut perkataan kami tu buat macam teringat contoh antara kita dibuat untuk berusaha menjadi seorang yang bukan sekadar soleh tapi muslim. Sebab kadang-kadang contoh hidayah datang, memang hidayah tu daripada Allah, tapi ada orang mungkin nak jadikan asbab terbuka dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ada kadang-kadang orang ni dia mencari, ada orang lain juga dia didatangkan dengan mungkin jalan tu di mula-mula tu dibukakan pintu tu oleh orang lain. Jadi kat situ nampak macam munculnya muslih tu penting untuk kami sebab macam contoh kita kalau kata kita nak masuk syurga, cuba kita bayangkan share je macam kalau kata kita nak masuk syurga kan satu tempat yang kita belum pernah pergi. Betul. So kalau kita nak masuk kat satu tempat yang kita belum pernah pergi, belum ada tak ada siapa-siapa yang kita kenal, mesti macam tak best kan. Betul. So macam kita nak masuk syurga, kita nak masuk ramai-ramai. Sebab macam konsep dia macam nak masuk ramai-ramai. Satu tempat yang Allah dah janjikan keindahan dia apa semua, yang takkan kita masuk syurga, kita masuk seorang. Kita masuk kat sana nanti memang kita best. Tapi tak ada orang-orang yang kita sayang. Best apa tak boleh menyembang kan. Betul. Setuju. Maksudnya macam kita nak ada bersama kat situ, nampak macam antara ni memang contoh tu macam sangat simple, tapi antara dah nampak sikit macam kepentingan bukan sekadar soleh tapi muslim tu nak kena ada. Betul. So perkataan kami tu memang kalau sekarang kalau orang kata contoh bila kita tegur orang, tadi kata bawa akhlak kan, berkemungkinan kita akan dapat jawapan-jawapan yang pada kita tidak bermoral lah. Contoh orang akan sebut macam ni, kubur masing-masing kan. Kubur masing-masing. Perkataan tapi nak kuat kubur tu suruh siapa kan. Pada dia jawapan dia tu macam okey, tapi pada kita jawapan dia tu tak bermoral. Betul. Tapi Al-Quran telah meletakkan satu tanda aras, kita tak boleh berkata dengan perkataan yang tidak baik. Betul. Setuju. Tu antara budaya yang selalu kubur masing-masing tu. Betul, siapalah nak kuat kubur kau kalau kubur masing-masing kan. Betul. Sebab kalau kita tengok ayat Quran cerita tentang cari seorang yang soleh dengan muslih ni, Al-Quran dia guna perkataan apa untuk lelaki dan perempuan ni? Muhsinin dia tak guna hasanat, dia tak guna hasan, dia tak guna yang baik, dia guna muhsin. Muhsin ni maksud apa? Orang yang sentiasa berusaha untuk buat baik. Dia ada beza. Dia ada salim dengan muslim beza. Salim adalah orang yang sejahtera. Muslim adalah orang yang sentiasa nak cari sentiasa sejahtera, macam tu. Dia ada struggling sense dekat situ. Dan benda tu penting. Sebab tu kita panggil muslim, mukmin. Kita tak panggil amin. Amin tu okey, dia mukmin adalah lain. Mukmin adalah orang yang muhsin. Sebab tu Allah kata, carilah orang bukan orang yang baik, orang yang dia ada struggle untuk buat baik. Orang yang baik ni ramai, tapi belum tentu dia struggle untuk buat baik. Orang yang struggle untuk kita, maksudnya kita kena hormat usaha orang tu kan. Tak payahlah cari orang, minta maaf, tak payah cari yang pakai serban dah. Cari orang yang struggle untuk buat baik, insya-Allah okey. Ramai orang dia tengok benda tu sangat-sangat superficial, sangat surface. Dia kata, aku nak cari yang baik. Tak, bukan macam tu. Dia benda tu luas lagi. Kalau macam tu, siapa nak kahwin dengan orang-orang yang baru nak berubah? Nampak. Okey. Saya berhenti, tapi kita sembang kalau nak sembang Allah wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab tak mau live. Terima kasih. Tutup Ustaz. Apa ni?